Sila, Mancang. 10 menit yang bermakna seperti biasa. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, terima kasih. Peluang untuk saya membahaskan peringkat jawatankuasa Kementerian Kesihatan. Saya merujuk kepada butiran 05,000 kesihatan pergigian. Kes spesifik yang saya nak bawa ialah berkaitan dengan perkhidmatan rawatan pergigian di klinik pergigian di Putrajaya. Precinct 9 saja. Di situ ada hari ini ada 4 chair saja, 4 kerusi saja, Bapak Menteri. 1 kerusi pakar, 3 saja yang untuk rawatan orang ramai. Satu hari purata pesakit yang beratur untuk dapat rawatan saya difahamkan mencecah hampir 600 orang. Seorang dentis cuma boleh ada keupayaan merawat sehingga 30 orang saja sehari. 3 saja chair yang boleh digunakan, 1 untuk pakar, sedangkan senarai menunggu itu jadi begitu lama untuk rawatan harian. Ini kerana open policy kementerian, itu saya tak petikaikan mana boleh klinik atau doktor tolak pesakit yang ingin mendapat rawatan. Akibat open policy ini, maka pesakit dari Seremban, dari Kuala Selangor, dari Kelang, Shah Alam pun turun juga ke klinik pergigian ini. Dan itu memberikan satu bebanan kerja berlebihan kepada doktor-doktor pergigian yang bertugas. Dan yang kedua ialah apabila satu pesakit yang telah siap dirawat, tampalan gigi misalnya, dan dia perlu membuat satu temu janji akan datang. Temu janji akan datang tu yang Bapak Menteri, dia kena tunggu 7 bulan lagi. Ya, 7 bulan lagi. Ya. Sumber saya ni sumber yang paling authority Bapak Menteri. Ya. Kakak saya yang jadi doktor tu. Ya. Jadi minta saya bukan soal kakak lah, saya Sungai Petani pun anak dia 3 orang doktor gigi. Ya. Jadi bila kami bandingkan maklumat itu keadaan bukan hanya di Putrajaya tetapi juga di klinik-klinik kesihatan pergigian yang lain. Selain daripada tekanan kepada beban tugas berlebihan, tentu saja bila saya baca pula kepada apakah rungutan atau komplain yang diterima oleh Kementerian Kesihatan yang menyentuh tentang kelalaian doktor-doktor yang bertugas. Ya, antara puncanya adalah kerana beban tugas yang begitu berat dan yang membebankan dan akibatnya dia compromise kualiti kerja. Kita tak mahu itu berlaku. Keadaan di Putrajaya itu Bapak Menteri menjadi tambah buruk kerana di precinct 18 saya hospital ataupun pusat kesihatan yang dijadualkan siap 2010 sampai sekarang 2012 masih terbengkalai, tak disiapkan. Kalau di situ nanti siap dan ditempatkan klinik rawatan pergigian, tentulah ianya boleh membantu mengurangkan kesesakan yang berlebihan. Ya. Butiran 00902 yang berhormat Menteri ialah kemudahan kuartus bandar ni. Saya masih ingat waktu mula-mula berucap sebagai ahli parlimen pada tahun 2008 yang berhormat Menteri juga saya juga membangkitkan benda yang sama, iaitu di dekat kuartus kesihatan yang dirasmikan oleh Datuk Chua Swee Lik waktu itu dia Menteri Kesihatan. Lokasinya dekat dengan Taman Melati. Dia punya keluasan kuartus itu lebih kurang 900 kaki persegi. Isunya ialah di situlah ditempatkan doktor-doktor, di situlah juga ditempatkan kaki tangan kementerian yang lain daripada pangkat tinggi sampai pangkat rendah. Kemudahan yang sama iaitu 900 kaki persegi keluasan lantai, kemudahan parking yang sama, tetapi potongan elan perumahan tu dia ikut pangkat. Jadi doktor punya potongan perumahan tentulah lebih tinggi daripada seorang pegawai di Kementerian Kesihatan yang lain yang pangkat rendah. Sedangkan kualiti kemudahan kuartus yang digunakan itu sama. Jadi saya timbulkan yang sama juga kerana masa bertugas doktor tu kadang-kadang mencecah sampai 14-15 jam dan on-call dan sebagainya. Keadaan di rumah itu sangat tidak kondusif dengan profesion kedoktoran itu. Dan mereka cuba untuk memohon
kemudahan kuartus doktor di Jalan Duta yang lebih selesa, tapi senarai menunggu untuk mendapat kemudahan kuartus doktor di Jalan Duta itu juga cukup lama. Seringkali jawapan yang mereka terima adalah gagal untuk mendapatkan kemudahan kuartus di Jalan Duta. Dan kita sedia maklum, isu yang dialami oleh Kementerian Kesihatan sekarang ialah doktor dalam perkhidmatan kerajaan ni dia lebih mudah terpanggil untuk jika ditawarkan khidmat dengan sektor swasta kerana ganjaran lumayan. Selain daripada ganjaran, kadang-kadang faktor penolak dia, push factor dia adalah kerana keadaan kemudahan kesihatan kuartus yang doktor-doktor merasakan sebagai perlu lagi ditambah, tetapi semacam agak terabai. Itu yang perkara kedua. Perkara ketiga yang berhormat Datuk Pengerusi ialah butiran kosong 60,000 perkhidmatan farmasi. Ini perkhidmatan farmasi ini saya dapati bahawa aspek pengurusan bekalan ubat dan bukan ubat ini yang memerlukan kementerian memberikan lebih juga tumpuan. Antara kekurangan atau barangkali saya nak sebut kelemahan yang perlu diberi perhatian oleh kementerian ialah mengenai penyambungan sesuatu perjanjian konsesi yang sepatutnya dimuktamadkan dalam satu tarikh yang lebih awal, tetapi ianya hanya diselesaikan 2 atau 3 tahun kemudian, dan ini akan memberi kesan kepada proses bekalan ubat, ya, berkenaan dengan tempoh perjanjian. Saya percaya yang berhormat Menteri faham, tanpa saya menyebut isu-isu yang spesifik, apabila ada kesulitan dari segi perjanjian konsesi bekalan seperti ini, ada 2 perkara pula timbul. Di Kementerian Kesihatan kadang-kadang ada bekalan ubat yang diterima lebih awal, ya, daripada tarikh yang sepatutnya dihantar. Di satu sisi yang lain, dia terima pula lambat daripada tempoh. Kedua-duanya ada masalah. Dia terima awal, bila masuk ke bahagian farmasi, tempoh tamat tempoh ubat itu menjadi masalah di sekawalan. Kalau dia hantar lambat, dan itulah. Kalau dia hantar lambat, susah kepada pesakit. Ya, pesakit yang sepatutnya terima ubat pada masa itu tak dapat ambil. Saya bagi contoh, kawasan saya Machang, hospital daerah yang paling dekat ialah Machang dan juga Kuala Krai. Machang 100,000 penduduk. Kalau dia tak sebab pergi Kuala Krai, Machang dia pergi Kuala Krai. Apa rungutan yang saya terima daripada orang kampung ni ialah bila dia dah jumpa doktor, masih bagi tahu kata ubat tak sampai lagi, pakcik datang minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalau pakcik tu hidup lagi, kalau pakcik tu padam. Jadi ini isunya di bawah ni, ya. Jadi mereka berpendapat bahawa bila padamlah rau ni cara orang utara lah kan. Jadi yang kita nak sebut adalah bila saya teliti aduan ini dan saya teliti kepada proses yang berlaku dalam perkhidmatan farmasi itu, ianya barangkali kerana 2 punca ini, dan punca ini juga iaitu kelemahan dari segi penyambungan perjanjian konsesi pembekal dengan kementerian. Dan kalau itu ada masalah, kadang-kadang bekalan ubat sampai awal, kadang-kadang sampai lambat, dan kalau sampai lambat maka berlakulah kes yang saya nyatakan tadi, ya, berlakulah yang saya katakan tadi. Ini saya mohon untuk Yang Berhormat Menteri memberikan sedikit reaksi. Dan akhirnya, Yang Berhormat Pengerusi, akhirnya ialah saya juga pernah bangkitkan 4 tahun dulu waktu mula-mula berucap di sini dalam tajuk yang sama. Tapi di hujung penggal parlimen ini juga saya dapati bahawa tidak banyak perubahan. Yang saya maksudkan ialah bagaimana Dewan Bedah atau Bilik Bedah yang tidak mengikut spesifikasi kementerian sesuai untuk dinamakan Bilik Bedah. Ya, dia ada spesifikasi dia. Ya, soal lantainya, ketinggian, keluasannya dan sebagainya. Ini kebanyakan berlaku di hospital-hospital daerah. Ya, selain daripada isu tak cukup katil. Ya, ada pesakit yang Berhormat Menteri apabila terlibat dengan kemalangan, dipasang besi sana sini, tapi kerana ada pesakit lain yang masuk, kes kecemasan,
yang dipasang besi ni diminta balik ke rumah, dan untuk kerja-kerja dipanggil dressing ni kan, pencucian luka ni, dia minta berulang-alik pada rumah ke hospital. Ini juga sering berlaku akibat tidak cukup katil, dan itu sangat membebankan rakyat bawahan. Dan saya percaya Berhormat Menteri, yang saya perhatikan daripada dulu sekarang konsisten mendengar setiap perbahasan kami, boleh memberikan maklum balas yang baik, yang boleh menjanjikan penambahbaikan. Terima kasih.